A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kelapangan, memberi masa, memberi kesihatan untuk kita teruskan kelas bimbingan saudara baru yang kita adakan setiap hujung minggu, hari Sabtu dan Ahad bermula jam 10 pagi. Jadi Alhamdulillah, pagi ini walaupun hanya Kak Fika saja yang tadi ada awal, ada seorang lagi Kak N. Okey. Jadi walaupun hanya ni, tapi kita ada buat rakaman yang mana kita nak cover semua topik-topik yang ada dalam modul Hidayah Center silibus pertama. Jadi kerana Allah sempena kebetulan sempena sambutan hari Natal atau hari Christmas, iaitu hari kelahiran Jesus lah bagi orang-orang Kristian. Kita minggu ini berbicara tentang dosa yang diwarisi atau selalu disebut original sin dan dosa yang diampunkan. Jadi sebelum kita mulakan majlis ilmu, elok kiranya kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi yang pertama kali yang join kita, saya Bro Shah, pegawai eksekutif bagi Hidayah Center cawangan Miri. Jadi pada pagi ini kita akan kongsikan serba sedikit tentang konsep dosa dalam Islam. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui perbezaan sebab dalam usaha kita untuk membersihkan hati, tazkiyatun qalbu, tazkiyah kita menyucikan hati kita daripada kepercayaan yang salah. Jadi konsep dosa dalam Islam bukanlah yang pertama, bahawa kita mewarisi dosa Nabi Adam. Kita mewarisi dosa Nabi Adam yang mana hanya dapat diampunkan dengan pengorbanan atau pembunuhan atau ni tadi kan, Nabi Isa disalib. Itu saja cara untuk diampunkan. Jadi dalam Islam kita akan masuk, kita akan kupas, kita akan tengok berdasarkan modul tentang bagaimana konsep dosa dalam Islam. Okey. Definisi dosa secara umum, berlaku apabila kita melanggar perintah Tuhan. Kita melanggar perintah Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, untuk kita sentiasa berbuat baik, untuk sentiasa mencegah keburukan atau mencegah diri atau menahan diri daripada melakukan keburukan, kejahatan. Dan yang terakhir, untuk sentiasa menyembah Tuhan yang satu, bukannya sembah Tuhan yang selainnya. Jadi konsep dosa ini bila mana kita melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah iaitu Tuhan kita yang mencipta segala-galanya. Bila mana kita, maka jatuh berdosa. Dan kita akan tengok dalam modul insya-Allah tentang penciptaan manusia sendiri, penciptaan malaikat dan penciptaan golongan jin. Okey. Jadi sebagai recap, mungkin dalam beriman kepada malaikat kita telah kupas panjang, boleh cari balik kelas kita tengah beriman kepada malaikat. Okay. Beriman kepada malaikat. Jadi kita telah kupaskan dan hari ini kita akan ulang kaji lagi tentang malaikat ni tadi. Jadi kalau kita rujuk 1.11, ini dalam silibus pendidikan tahap 1 Modul Hidayah Center, antara dosa yang diwarisi dengan dosa yang diampunkan. Jadi apakah original sin antara dosa yang diwarisi
yang dilakukan sebagaimana disebutkan tadi, dosa yang dikatakan kita mewarisi dosa Nabi Adam. Jadi dosa Nabi Adam itu bapa segala manusia, bapa manusia, yang mana kita sebagai orang Islam kita tak boleh percaya benda ni. Sebab kalau walaupun mak bapak kita buat salah, buat dosa, tak bermaksud anak tu berdosa. Tak bermaksud dosa bapa yang dosa orang lain. Bayangkan dosa seorang yang lain, contohnya kita mewarisi dosa orang lain tu. Jadi macam walaupun orang kita kata bukan orang lain tu mak bapak kita atau bapak kita tadi kan, adakah adil tanya diri masing-masing, adakah adil jika bapaknya seorang pembunuh atau pencuri atau sebagainya, bapaknya seorang pembunuh dan dihukum, dan anak pun kena hukum juga. Adakah adil di situ? Sedangkan anak tak terlibat langsung. Contohnya, anak tak terlibat atau cucu-cucu tak terlibat, tapi dihukum sama sekali. Jadi sebagai Tuhan, kita yakin bahawa Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Pengampun. Kita mengetahui bahawa dosa ni masing-masing. Bukannya diwarisi. Jadi apakah yang dimaksudkan? Adakah kerana bayangkan Tuhan melarang Nabi Adam dan Siti Hawa, pasangannya Hawa, Adam dan Hawa, daripada makan buah daripada pohon kuldi. Bila mana dilanggar arahan tu, maka itulah dosa pertama yang dilakukan. Dan bayangkan dosa hanya kerana tak makan buah tu tadi diwarisi oleh anak cucu Nabi Adam, iaitu kita sendiri, anak cucunya. Jadi kalau kita sendiri pun kita akan bertanya, kenapa Tuhan begitu kejam? Kerana makan daripada pohon buah yang dilarang saja, anak cucu pun ini tadi, dan Nabi Adam sendiri pun tak diampunkan. Sebagai seorang Nabi, sebagai seorang yang terpilih, manusia yang terpilih, tak diampunkan. Jadi dari konsep Islam, dari segi usuluddin, konsep sejarah usuluddin, okay, sebelum ada manusia, ada dua saja penghuni syurga. Pertama, malaikat. Kedua, jin. Malaikat dan jin. Malaikat yang dibuat daripada cahaya dan jin yang dibuat daripada api. Okey, cahaya dan api. Saling macam adik-beradik lah. Api dan cahaya. Unsur yang sama. Api menghasilkan cahaya. Jadi, kita tengok malaikat. Okey, ulang kaji malaikat. Malaikat diunsur daripada unsur cahaya. Iman tak ada macam manusia. Kita macam manusia, sekejap ingat Tuhan, sekejap tak ingat Tuhan. Bagi malaikat sangat iman mereka sentiasa tak berubah, mereka sentiasa taat, sentiasa beriman, sentiasa yakin bahawa Tuhan ada. Jadi iman untuk para malaikat tak berubah, tak ada naik dan turunnya. Dan kalau kita nak tanya kenapa Tuhan tak cipta manusia ni taat, jin ni taat, yang lain taat, Tuhan telah ciptakan malaikat sebagai makhluk yang paling taat. Sebagai kita, jadi kita tak boleh persoalkan kenapa Tuhan tak jadikan manusia, sebab kita ciptaan yang berbeza. Sebagaimana kita manusia kan, kita cipta mesin basuh dan kita cipta mesin masak nasi, periuk nasi. Boleh kita pakai periuk nasi untuk cuci baju, tak dapat kan? Jadi memang atau guna mesin basuh untuk masak nasi, masak nasi tadi memang tak dapat. Jadi memang fungsi yang berbeza. Jadi kita manusia makhluk yang berbeza daripada para malaikat. Jadi kalau ikut para malaikat, mereka mempunyai akal yang sempurna, tiada nafsu, suci dari sifat manusia dan jin. Manusia dan jin ada nafsu, nafsu makan, nafsu untuk berkeluarga dan sebagainya. Untuk malaikat tak ada benda macam tu. Tak ada benda macam tu. Jadi tapi akal malaikat sempurna. Tapi walaupun berakal, malaikat tetap taat, tetap patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala jin, kita tengok jin dibuat daripada api. Bila api seperti mana manusia, kita ada iman turun naik. Ada yang sesat, ada yang tak ikut Allah, ada yang sangat patuh. Jin Islam yang patuh, yang sembah Allah Subhanahu Wa Taala juga. Macam kita manusia, di manusia pun macam tu juga. Kita ada yang memilih untuk kejar dunia saja tanpa mengingat Tuhan kita. Sedangkan kita tengok
alam kita yang berlaku apa semua ni pastinya berlaku tak tak terjadi sendiri. Walaupun dalam bahasa Melayu kita sebut semula jadi, tapi tak ada istilah benda yang terjadi sendiri. Kita bayangkan manusia dibuat daripada tanah dengan unsur airnya, tanah yang mineral apa semua kan, dalam badan kita ada unsur mineral kan, unsur karbonnya, tanahnya, tanah itu sendiri, kemudian ada air, ada bioelektrik dalam otak kita ni menghasilkan elektrik, menghasilkan hantar sinaps elektrik, bioelektrik, yang hantar kan, ada 3 unsur di situ, unsur air, unsur elektrik dan unsur tanah tadi, 3 air. Adakah kalau kita ambil elektrik, kita ambil air dan kita ambil semua mineral yang menjadikan manusia ni tadi, kita dapat cipta manusia? Pasti tak dapat lah, pasti tak dapat. Jadi tak ada benda yang berlaku tanpa izin Tuhan. Tuhan yang menciptakan. Tuhan cipta sesuatu. Jadi bukti depan mata kita sekarang ni, tak ada benda yang terjadi. Semua benda ada hukum. Matahari akan terbit sebelah timur, akan terbenam sebelah barat kan. Kita akan pusing, bumi akan pusing matahari 365 hari kan. Bila hujan dan panas silih berganti kan, macam kita tengok kan, panas untuk menyerap air hujan, dan bila dah berat awalnya turun. Siapa yang tetapkan hukum-hukum ni kan? Siapa yang tiupkan angin, menetapkan angin untuk kadang-kadang walaupun ramalan cuaca Miri hujan, tapi ada tempat dekat Miri tak hujan, ada tempat yang hujan. Jadi siapa yang menentukan segalanya? Pasti ada hukum, ada hukum di sebalik segala yang telah diciptakan. Okey, jadi jin tadi dibuat daripada api. Dia bersifat seperti manusia, berpuak-puak, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kita ni macam-macam, ada bangsa Melayu, ada bangsa Melanau, ada bangsa Jawa, ada bangsa Cina, ada bangsa India, kan? Berbangsa-bangsa, berpuak-puak. Pun dalam satu kaum tu sendiri pun ada lagi pecahan ni kan. Melayu Kuching, Melayu Betong, Melayu Kelantan, Melayu mana lagi ya? Melayu pun banyak pecahan, apa lagi Cina, Cina Hokkien, Cantonese kan, Fuchao, banyak lagi kan. Jadi kita berbangsa-bangsa, berpuak-puak, dalam bangsa tu pun ada puak lagi, ada puak-puaknya lagi kan. Lepas tu bersuku-suku lagi, ikut tempat lagi kan, ikut tempat. Jadi subhanallah. Tapi ingatlah, kenapa Tuhan cipta macam ni? Bukan untuk kita berpecah. Tuhan sebut dalam Al-Quran. Sebab tu kita kembali kepada Al-Quran. Sebab Allah sebut dalam suratul Hujurat ayat ke-13, kita ni diciptakan berbeza-beza kerana untuk saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal, barulah seronok hidup ni kan. Bayangkan kita semua sama kan, tak ada benda yang nak dikenali kan, tak ada perbezaan dalam cara hidup dan sebagainya kan. Jadi tapi itulah, kita kena bezakan antara adat dan agama, apa yang telah dituntut oleh Tuhan sendiri, yang mengetahui apa yang baik untuk kita. Jadi saat dijadikan Adam dalam surah Taha ayat 116, apa yang berlaku? Ini peristiwa yang telah terjadi sebelum kejadian waktu Nabi Adam dicipta. Waktu Allah beritakan kepada semua makhluk yang ada, semua makhluk termasuk bintang, matahari, semua benda untuk tunduk kepada Nabi Adam, tunduk kepada manusia. Ini satu perintah, sebagaimana Allah perintahkan Nabi Adam jangan makan pohon ni kan. Ada perintah, ni perintah yang Allah perintahkan kepada semua makhluk untuk menyembah manusia, untuk menghormati, tunduk dan patuh. Bukan menyembah hanya Allah, tapi tunduk dan patuh, hormat kepada Nabi Adam. Jadi apa yang berlaku? Iblis dalam kalangan jin, yang merupakan penghulu segala malaikat, waktu itulah, waktu itu penghulu segala malaikat, merasakan diri lebih bagus, rasa ujub. Bila kita rasa lebih bagus daripada orang lain, inilah sifat iblis, sifat jin. Dia rasa diri dia bagus daripada orang lain. Apa yang berlaku? Dia sebab dia buat daripada api, kan? Api. Apa yang berlaku? Inilah dikatakan diskriminasi pertama yang berlaku, birthright atau perpecahan pertama antara makhluk Allah tadi, Allah, perpecahan Allah tadi, iblis ni tadi bawa
geng-geng dia, iblis ni daripada golongan jin, iblis ni jin, jadi syaitan dalam golongan jin yang ada ikut juga iblis ni tadi yang tak nak sembah manusia sampai dia engkar, dia tak nak hormat dia ni tadi kan, sampai dia engkar. Maka di sinilah kita belajar daripada peristiwa ni tadi. Apa-apa pun perintah Allah kena patuh, kena taat, jangan soal banyak, jangan soal kenapa Allah macam ni, sebab kita kena yakin bahawa Tuhan tahu apa. Dan sebenarnya kalau kita kaji dan belajar, pastinya macam mana, pastinya ada hikmah, ada kelebihan dalam kita mengikuti apa yang Tuhan telah perintahkan, daripada sembahyang, daripada puasa, daripada membayar zakat dan menunaikan haji, dan banyak lagi baik dengan ibu bapa, jangan berbohong kan, sentiasa membantu jiran kan, yang benda-benda macam ni. Jadi menghormati perbezaan dalam masyarakat pun Allah perintahkan, cari persamaan, jangan cari perbezaan. Ini yang kita kena fahami sebenarnya. Jangan kita tengok, sebab itulah ujiannya. Jadi ramai yang keliru kalau kita tengok dalam doktrin Kristian, tak semua dominasi Kristian yang sebenarnya yang sebut bahawa malaikat pun engkar kepada perintah Tuhan. Tapi kita sebagai Muslim, kita kena beriman, kena percaya bahawa malaikat makhluk yang sempurna Allah ciptakan daripada cahaya yang sangat taat. Tak pernah ni, dia statik je, tak pernah berubah. Iman dia memang inilah daripada awal penciptaan sampai nanti penghujungnya bila kiamat nanti semua dimatikan. Jadi malaikat pun boleh bertanya. Bila malaikat bertanya dikatakan mungkin satu keingkaran, tapi kita bertanya saja kan. Malaikat tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa nak cipta manusia? Jadi Allah jawab dalam suratul Baqarah tadi, sebenarnya Allah lebih mengetahui. Sekejap sorry. Okey. Jadi makhluk yang paling taat adalah para malaikat. Jadi Allah uji tanya macam mana Allah uji ni tadi. Tengok, nak tunjukkan kelebihan Allah Maha mengetahui kan. Dia nak tunjukkan malaikat tak mampu nak buat apa yang Nabi Adam dapat buat. Pertama sekali ditanyalah, apakah nama-nama fungsi setiap benda yang ada. Setiap benda yang ada. Allah cipta matahari, cipta bintang, cipta tumbuh-tumbuhan, cipta binatang, apa semua, apa fungsi setiap ni. Manusia dengan kelebihan ilmu. Allah beri ilmu kepada ilmu kepada manusia. Kita ni, sebab tu kita kena sentiasa mencari ilmu. Kalau kita tak cari ilmu, sama saja kita dengan binatang-binatang atau benda-benda lain yang tak ada ilmu. Jadi kena mencari ilmu, sentiasa mencari ilmu. Jadi malaikat mampu memberi nama mereka mampu untuk memberi nama kepada benda yang ditunjuk kerana mereka Yasmin ini, tapi mereka tidak mampu menerangkan fungsi tersebut kerana batasan akal yang mereka perolehi. Jadi kita sebagai manusia, kita boleh merasional. Kita boleh rasional, berfikiran kritikal, kritis dan kreatif. Kita boleh berfikir. Sedangkan malaikat tak sebegitu. Tapi kerana kritikal dan kreativiti manusia, kan, jadi menyimpang pula. Boleh mencipta Tuhan dan sebagainya. Ini benda yang kita kena, manusia sebagai makhluk yang boleh lupa, yang sentiasa turun naik imannya, kita kena sentiasa ingatkan untuk kembali kepada kebenaran. Jadi inilah yang telah berlaku, yang telah diceritakan dalam Al-Quran tentang penciptaan manusia sendiri dan keingkaran pertama ni tadi. Okey. Ini diberikan contoh kerusi, apa tempat untuk duduk dan sebagainya. Jadi itu yang kita maksudkan, Nabi Adam atau kita sendiri manusia diberi kelebihan untuk mendalami, mengkaji dan menghurai apa-apa fungsi. Sebab itulah walaupun sekarang ni kita tak tahu kan apa kelebihan solat, tapi solat sendiri kita tengok satu cara untuk kita sentiasa ingat Allah SWT. 5 kali sehari kita diingatkan tentang mati dengan perbuatan meletak tangan di
Di perut aja kita tutup pusat kita kan. Inilah kedudukan kita bila kita meninggal dunia. Jadi bila mana kita buat ni dalam solat kita dan kita fahami apa simbolik-simbolik perbuatan yang kita lakukan, maka di situlah dia dapat mengingatkan kita, sentiasa ingatkan kita kepada Allah SWT. Jadi kedudukan mati, kita angkat tangan, takbir bila solat, tanda kita serah diri pada Allah. Kan? Kita rukuk, tanda kita hormat pada Allah SWT. Kita sujud, tanda kita serahkan diri kita, segala diri kita kepada Allah SWT, kepada Tuhan kita. Jadi semua ada simbolik. Dan sembahyang tu sendiri satu senaman, satu solat, satu kebaikan untuk tubuh badan kita. Subhanallah. Okey. Jadi subhanallah, Tuan Kak En dah masuk Okey, Kak En dah masuk. Selamat kembali. Jadi kita menyambung apa yang kita ceritakan tentang dosa ni. Jadi sebelum kita masuk ni, macam mana asal usul dosa pertama dilakukan. Ni masa baru cerita penciptaan manusia, dan mana contoh malaikat dan jin, kedudukan malaikat dan jin. Jadi bila jin tak puas hati, Iblis tak puas hati, masih juga akan tunduk dengan Nabi Adam, sekaligus tu Allah terus murka. Inilah yang disebutkan dalam Al-Fatihah kita, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, yang mardu, yang dimurkai Allah. Kita tak nak jadi orang yang dimurkai Allah kan. Jadi bila Allah perintahkan sesuatu, kita kena taat. Jadi bila Allah tak puas hati, dia rasa diri dia bagus dan sebagainya kan, maka Allah murka dan Allah laknat, dan Allah isytihar bahawa iblis ni adalah iblis dan syaitan ni adalah musuh kita manusia. Allah sebut dalam surah Yasin, adu mubin, musuh yang terang dan nyata kan. Jadi kita kena belajar bahawa musuh kita bukannya orang lain dan sebagainya, tapi sebenarnya bisikan syaitan tu tadi. Orang boleh, bila orang terpedaya dengan bisikan syaitan, maka kita melakukan kejahatan, keburukan dan sebagainya. Jadi inilah kita kena belajar, jangan bermusuh, sentiasa memaafkan. InsyaAllah hati kita akan tenang. Alright. Jadi apa yang kita perlu pelajari dari kat sini, okay? Pertama sekali, jangan takabur atau takabur dan berputus asa. Jangan sombong. Jangan dah lah rasa bagus daripada orang lain, tunjuk lagi kan, tunjuk lagi kelebihan kita. Sedangkan segala yang Tuhan bagi, kelebihan pandai bercakap, kelebihan kesihatan, kelebihan kekayaan, harta benda dan sebagainya, semuanya pinjaman. Tuhan boleh tarik balik bila-bila masa saja, anytime Tuhan boleh tarik. Jadi jangan takabur. Dan bila mana kita susah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Jadi Allah janji siapa yang berusaha pasti akan dapat. Siapa yang berusaha pasti akan dapat. Sebagaimana burung-burung kita tengok, burung-burung yang terbang pagi-pagi kan, bukannya dia orang ada stok makanan kan, ada stok makanan, bila time makan terus masak dan sebagainya. Burung setiap hari dia kais pagi makan pagi, dia terbang mencari makanan, bawa balik makanan untuk anak-anak dan sebagainya kan. Jadi burung tak pernah berputus asa. Lagi kan burung lagi tak berputus asa. Kenapa kita manusia diberi akal fikiran, kita boleh berputus asa dengan rahmat Allah. Kena usaha, minta bantuan, jangan pilih hujung-hujung untuk bunuh diri dan sebagainya. Ini apa hal ni, salah eja, sombong. Okay. Sebab dua sifat ni adalah sifat yang sangat hina. Yang mana makhluk jin tadi, makhluk syaitan tadi memiliki sifat takbur ni tadi, takbur yang mana riak dan ujub ni tadi sekaligus, yang diadakan sekaligus. Jadi berputus asa pula, mereka tidak mahu meminta pertolongan daripada Allah daripada dosa yang mereka lakukan. Jadi syaitan memang dah putus asa. Dia rasa ni tadi kan, tak nak ni tadi, dah rasa ni tadi, memang dia orang bilang, okey, kalau aku dah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan telah dihukum oleh Allah masuk neraka, maka aku nak bawa sebanyak manusia untuk masuk neraka. Itu janji Allah, yang Allah janji iblis dengan Allah, yang mana Allah telah izinkan, Allah telah takdirkan kepada siapa kita terpedaya dengan syaitan, maka masuklah kita kalau dalam neraka bersama-sama dengan syaitan atau jin tadi. Jadi jangan kita berputus asa bila kita melakukan dosa.
Okay? Padahal jika mereka bertaubat, pasti Allah akan mengampunkan. Okay? Ini sama dalam surah Al-Ahzab, Allah akan ampunkan Al-Ahzab, surah yang ketiga dalam Al-Quran. Lupa ayat 21 kalau tak silap. Okay? Allah akan ampunkan semua dosa. Allah akan ampunkan semua dosa. Semua dosa selagi mana kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kena bertaubat. Kena bertaubat, kena minta ampun, betul-betul repent. Betul-betul kita taubat nasuha, jangan kita ulang lagi benda yang kita kesali atau kita malu tadi. Kita rasa kesal dan malu buat perkara yang Allah larang tadi, ya. Jadi kena belajar benda ni. Ni konsep dosa yang diampunkan, bukannya dosa yang diwarisi tadi, ya. Okey, nanti kita cerita lagi dosa yang diwarisi. Mana datang unsur dosa yang diwarisi? Jadi, dengan sebab itu mereka telah berputus asa, lalu dengan hukuman yang telah diperolehi, maka mereka membuat permintaan untuk terus melakukan dosa dan menggoda manusia. Na'udzubillah. Jadi, syaitan bila mana dah putus asa, dia takbur, rasa bagus, sentiasa rasa lebih baik daripada manusia. Dia minta dengan Allah, syaitan hanya mampu menggoda manusia tapi tidak mampu untuk memaksa. Jadi apapun perbuatan adalah sebab pilihan manusia sendiri. Ingat, sebab tu apa yang kita buat tu sebenarnya, apa yang kita buat tu kita yang pilih. Kita yang pilih. Kita yang pilih. Apa yang syaitan buat, dia buat apa ni? Dia buat inilah panggilan-panggilan. Contohnya macam telefon kita sendiri. Telefon boleh jadi syaitan juga. Bila mana kita tadi lalai, kita tadi leka kan, lalai dan leka dengan hiburan, dengan ni media. Jadi belajar untuk bila masa sembahyang handphone tutup, kita fokus diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena belajar. Dan jangan gelabah bila mana telefon kita tak ada bersama kita. Kita kena gelabah bila Allah tak bersama kita. Itu yang sepatutnya. Itu yang kita kena belajar untuk latih hati kita, relax je kalau telefon tak bersama dengan kita, insya-Allah. Jadi dengan janji syaitan ini sampai hari kiamat nanti, sampai akhir hayat nanti, Tuhan telah janji, bila mana penciptaan manusia sendiri, Tuhan telah janji pula. Syaitan telah janji dengan Allah dan Allah perkenankan janji tersebut untuk panjangkan umur iblis untuk goda manusia sampai akhir zaman nanti, akhir kiamat nanti. Jadi konsep dosa ni tadi semua bermula daripada bisikan syaitan. Syaitan bisik Nabi Siti Hawa untuk goda Nabi Adam untuk sama-sama melanggar perintah Allah yang pertama, iaitu jangan makan buah daripada pohon. Tapi peristiwa ini Allah telah ampunkan Nabi Adam dan Siti Hawa di syurga lagi. Bukannya ni tadi oleh kerana Allah tak ampunkan maka ditikamlah manusia ke bumi. Tak ada. Ini bukan dalam Islam. Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. Peristiwa ini menjadi iktibar kepada kita. Menjadi iktibar kepada kita apa yang Allah perintahkan. Tengok Nabi Ibrahim sendiri diperintahkan untuk mengkorbankan anak dia sendiri, untuk sembelihkan anak sendiri kan. Dan apa yang berlaku, Nabi Ismail sendiri, anak Nabi Ibrahim, merelakan sebab dia tahu absolute kalau dah perintah Tuhan kena patuh, kena taat. Jadi dia merelakan diri. Dan Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang tak akan tinggalkan manusia hamba-Nya yang taat. Dia nak tengok sahaja, Allah nak tengok sahaja, Allah Maha mengetahui, dia nak tengok, nak jadikan contoh kepada kita bahawa segala perintah Tuhan perlu ditaati. Daripada Nabi Adam dan Nabi Ibrahim dan Ismail tadi kita lihat bahawa taat. Dan Allah gantikan Nabi Ismail dengan Kibash tadi kan. Saat-saat akhir ditukarkan Kibash untuk disembelih, yang mana kita sambut hari raya korban tiap-tiap tahun. Kita tak tengok mana-mana golongan manusia yang ada hari ni, yang golongan manusia yang masih ikut Nabi Ibrahim, yang masih menghormati apa yang diajar oleh Nabi, untuk sentiasa bersyukur, untuk sentiasa ingat ada orang yang susah di luar sana kan, yang tak pernah makan daging. Dan sebenarnya yang di sinilah satu amalan manusia yang kita lakukan setahun sekali, yang dalam masa sama raya korban ni tadi, ada yang menunaikan
haji, iaitu rukun Islam yang kelima tadi. Jadi insyaAllah tu cerita yang panjang. Kita kembali pada dosa, konsep dosa. Jadi apakah dosa Nabi Adam tidak diampunkan Allah SWT? Okay. Pertama sekali kita kena faham bahawa segala dosa berpunca daripada godaan syaitan, iblis tadi. Iblis adalah ketua syaitan. Iblis adalah ketua syaitan. Nama ketua syaitan adalah iblis. Makhluk yang jadi penghulu malaikat tadi. Yang Allah telah naikkan tinggi kan. Yang imannya sangat tinggi melebihi para malaikat. Tapi last-last dia Allah telah laknat dan telah murkai. Allah jatuhkan dan laknat dan rejam masuk ke dalam api neraka. Telah janji kepada manusia ini. Oleh kerana kau tak nak tunjuk kepada manusia, maka aku Allah kata Allah telah janjikan akan masuk neraka. Dan syaitan, iblis dan syaitan ni tadi, oleh kerana tak nak masuk sendiri, dia akan goda manusia. Yang macam makhluk jin juga diberi pilihan, nak ikut atau tak ikut. Jadi dia akan goda manusia sampai ada manusia yang menyembah syaitan sendiri. Na'udzubillah, kita minta jauh. Itu yang kita takuti, kita tersesat dan kita tak sempat nak meninggal dalam keadaan Islam tadi. Jadi apakah bila Nabi Adam ni tadi makan buah daripada pohon kuldi tadi, pohon yang telah diharamkan Allah SWT, Allah murka. Allah sentiasa murka. Ingat bila mana kita melakukan dosa, kita menipu, kita mencuri, kita membunuh, kita merampas harta orang lain kan, hak orang lain, kita mengambil hak orang lain. Allah murka, Allah sentiasa murka kepada ni. Tapi Allah sebenarnya telah ampunkan dosa Nabi Adam sebab Nabi Adam sendiri minta ampun. Inilah keampunan pertama yang berlaku dalam sejarah manusia. Nabi Adam sendiri minta ampun. Yang kita selalu baca dalam solat kita, Rabbana zalamna anfusana wa ilam tarfil lana wa tarhamna lakuna minal khashirin. Inilah doa Nabi Adam. Sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku sendiri, tapi janganlah kau masukkan aku dalam kalangan orang yang rugi. Jadi kita akan rugi bila mana kita tak minta. Kita tahu kita buat salah, kita buat salah, kita buat dosa kan, kita menzalimi, kita merosakkan diri kita kan dengan dosa. Bila kita buat dosa ni, sebenarnya kita merosakkan diri, kita merugikan diri. Jadi sebab tu Rabbana, ya Allah, ya Tuhan, zalamna. Kita mengakui kita ni memang sentiasa ada merosakkan diri sendiri. Kita tahu gula tak baik, masih juga makan gula kan, banyak gula dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni kita tahu kan, kita secara sedar. Tapi kenapa kita tak kawal, kenapa kita tak cegah, cuba elakkan dan sebagainya. Jadi inilah yang Allah ajar kepada kita untuk sentiasa minta ampun kepada Allah dan minta agar kita tak masuk dalam kalangan orang rugi. Orang rugi apa? Orang yang masuk dalam api neraka selama-lamanya. Ini kita minta jawablah. Jadi bila Nabi Adam dia bertaubat atas dosa tadi, tapi iblis tadi sampai kiamat pun dia tak akan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita cakap macam ni kan, maka cakap ni bagi iblis, cobalah kau taubat. Sekarang ni kan kita dapat cakap iblis kan, taubat. Dia tak akan taubat sekaligus sebab Allah telah ciptakan, Allah telah takdirkan iblis, tak akan taat kepada Allah sampai bila untuk jadi contoh kepada kita manusia. Janganlah jadi macam iblis. Jangan jadi macam iblis tadi, insya-Allah. Jadi hanya selepas Adam tadi telah diampunkan, maka diturunkan ke dunia. Barulah turun ke dunia. Jadi sebenarnya turun ke dunia ni satu nikmat yang Allah bagi. Bila kita turun ke dunia, pasti kita tengok. Tapi apa yang berlaku bila kita tengok yang Kristian pula mengatakan Nabi Adam ni tak diampunkan. Allah yang Maha Pengampun, kita kata Tuhan Maha Pengampun. Tuhan Maha Pengampun. Kristian sendiri kata Tuhan Maha Pengampun. Yang penting percaya saja Jesus sebagai Tuhan. Ini doktrin Kristian lah. Yakin saja bahawa Jesus Tuhan, kita akan masuk syurga. Tapi bahaya doktrin macam ni percaya tanpa bertaubat. Tak perlu bertaubat pun, tak perlu ni je, tiket percuma saja. Kita percaya saja kepada Nabi kepada Jesus mati di kayu salib untuk dosa kita dari dosa Adam. Maka ni sebenarnya satu tipu daya syaitan. Yang cuba memesongkan akidah asal, iaitu sembah. Sepatutnya sembahlah Tuhan yang satu, sembah Tuhan saja, sembah Tuhan dan minta ampun dengan Tuhan saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kata hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami
pertolongan. Bukannya sebaliknya, kita minta tolong kepada manusia atau nabi-nabi kita. Na'udzubillah. Jadi, atas sebab dosa yang dia lakukan, masa tidak lagi dalam kesenangan hidup seperti di syurga. Okey. Jadi, ni kita bila mana syurga, semua benda senang kan? Kita apa yang kita mahu semua diberi. Ni yang diceritakan kat kita. Kita duduk dalam istana, kita tak payah berebut pasal tanah dan sebagainya. Kita ada tempat tinggal, ada makanan, ada minuman, kan? Ada kenderaan, semua ada. Semua ada di syurga kan. Jadi umpama hotel lah, sangat mewah, sangat mewah. Kita duduk hotel kan sangat mewah. Makanan semua disediakan, tengah turun nak makan ya, turun nak makan dan sebagainya. Jadi tapi manusia tadi dikatakan ni kalau ikut doktrin Kristian ya, atas manusia tidak lagi dapat merasa kesenangan hidup seperti kepentingan hidup di dunia merupakan satu bahasa dosa. Kalau Nabi Adam itu perlu dibayar oleh setiap manusia yang lain yang lahir dunia ini. Jadi ni kepercayaan dosa warisan tadi ya, yang mana bila mana kita tadi datang kat dunia ni sebenarnya nak tebus balik dosa Nabi Adam tadi. Tebus balik dosa Nabi Adam. Jadi menurut pendapat Kristian, itu sebab manusia mendengar sakit perut akibat daripada kesan dosa daripada Nabi Adam telah lakukan. Selain itu juga manusia telah mewarisi dosa tersebut dan terpaksa melalui kehidupan yang serba kekurangan. Na'udzubillah, kita minta jauh daripada Tuhan. Adakah bila kita sakit perut tadi, bayangkan kita sakit perut nak pergi buang air besar kan. Sakit perut tadi disebabkan apa yang Nabi Adam makan. Sedangkan kita sakit perut sepatutnya apa yang kita makan kan. Kita makan sebab apa yang kita makan tu, sebab itulah kita sakit perut kan. Jadi bukanlah disebabkan oleh Nabi Adam, tapi masing-masing sepatutnya. Kalau logik akal kita pun akan memberitahu perut orang lain takkan kita boleh sakit kan. Tapi inilah kepercayaan yang berlaku, yang mana diminta penganut yang ini tadi diminta untuk mempercayai bahawa inilah kebenaran, inilah yang kita berlaku kan. Tuhan tengah marah dengan kita. Tuhan nak Tuhan ampunkan, kena percaya bahawa Tuhan telah korbankan anaknya. Na'udzubillah, korbankan anak. Mana yang lebih baik? Tuhan ampunkan dosa orang yang minta taubat dengan dosa dengan korbankan manusia, seorang manusia Nabi Isa tadi, anaknya sendiri, kita korbankan anak lagi korbankan anaknya sendiri, yang mana nampak lebih baik? Pastinya yang pertama kan, Allah, bila mana kita minta ampun Allah atas dosa kita, macam mana Nabi Adam, dia mengakui kesilapan dia, tergoda dengan bisikan isterinya yang tergoda oleh bisikan syaitan. Okey, maka diampunkan, Allah ampunkan dosa dia tadi. Seikhlas hati. Bila Allah, Nabi Adam baca doa tadi, Rabbana zalamna, Allah rakam sendiri apa doa Nabi Adam tu sendiri dalam Al-Quran. Jadi apa yang konsep dosa warisan ni tadi, satu yang bertentangan dengan Islam. Jadi apa yang mak bapak kita buat, apa yang datuk nenek kita buat, datuk nenek kita mungkin belum lagi Islam dan sebagainya kan, belum lagi Islam dan sebagainya, tak menyembah Tuhan satu. Adakah kita tadi sama-sama dihukum seperti nenek moyang kita? Tidak. Jadi kita, walaupun kita sekarang ni, Allah Maha mengetahui sebab tu kita sentiasa doa dengan Allah, minta Allah takdirkan kita mati dalam Islam, mati dalam keimanan, mati dalam sempat untuk bertaubat atas dosa-dosa kita, tak diazab atas dosa-dosa kita tadi. Itulah hikmah Allah bagi sembahyang fardu tadi. Allah boleh ampunkan semua dosa yang kita lakukan daripada contohnya daripada semalam Isyak sampai subuh tadi, antara doa apa-apa dosa kita tak tunaikan tanggungjawab kita ke dan sebagainya kan, Allah boleh ampunkan. Kalau kita macam daripada subuh tadi sampai zuhur ni, lepas ni zuhur kan, ada dosa-dosa yang kita lakukan. Kita terlepas cakap, mungkin marah dengan anak, mungkin marah dengan isteri, mungkin
ada menipu, mungkin ada salah tengok, tengok benda yang tak sepatutnya kita tengok, dengar benda yang sepatutnya kita tak dengar. Allah bagi peluang dalam sembahyang kita untuk kita minta ampun. Sebab itulah kena jaga sembahyang sekurang-kurangnya 5 kali sehari. Tu kena belajar solat ni tadi. Jadi alhamdulillah dalam grup WhatsApp kita ada grup WhatsApp kita ada grup Telegram kita kongsikan nota-nota cara-cara sembahyang, video-video yang berkaitan kan, ada buku PDF dan sebagainya yang baru dikongsikan semalam kan, benda-benda yang baik kita kongsikan dalam grup WhatsApp dan Telegram kita insya-Allah. Jadi inilah kita kena fahami ya. Alright. Jadi kita kata diampunkan. Tapi kenapa masih lagi dihukum? Okay, masih lagi dihukum. Okay, sebagai umat Islam, kita sama-sama baca, kita perlu jelas bahawa Allah menurunkan Nabi Adam bukanlah sebagai hukuman kepada baginda. Okay, Allah turunkan Nabi Adam ke bumi bukan sebagai hukuman, tapi sebagai satu rahmat. Satu rahmat. Allah beri kita ujian, kita bagi mula-mula kita senang. Mula-mula kita senang, kita sihat walafiat, tiba-tiba kita sesak nafas. Okay, sama macam yang apa yang diuji oleh Tuan Jeffrey kita kat Bintulu sekarang ni ya. Tuan Jeffrey kat Bintulu sekarang ni. Jadi kita kena fahami bukannya satu musibah atau satu bala semata-mata satu benda yang dikonotasikan dengan sesuatu yang negatif. Sedangkan dalam Islam bila mana Allah bagi kita sakit sebenarnya satu kafarah. Satu peluang untuk bila mana kita dapat sabar dan tabah menghadapi, kita tak putus harap dengan Allah, kita berusaha untuk baik dan sebagainya. Satu peluang Allah bila kita sakit itulah kita ingat Allah semua, ingat Tuhan kita kan. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dari sudut macam tu, kita tengok sakit ni sebenarnya satu nikmat atau satu kafarah, penembus dosa kita. Lebih baik kita dihukum di dunia daripada kita dihukum di akhirat, di neraka nanti, na'udzubillah. Kita minta jauh. Jadi bila mana kita sakit, hebatnya Islam, tengah senang, tengah susah, kita sentiasa bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Nabi Adam telah diampunkan, kita dunia ni, okay, Nabi sebenarnya, Allah sebenarnya nak tengok kita ni taubat atau tak atas dosa kita. Tu sebenarnya Allah suka orang yang bertaubat. Allah, pintu taubat untuk Allah sangat besar. Walaupun manusia pandang serong dengan kita kan. Kita ni mungkin dulu memang nakal, memang jahat lah. Memang nakal dan jahat dan sebagainya. Tapi Allah, bila mana kita dalam hati kita, yang kita saja yang tahu, apa yang kita lakukan, apa yang kita pernah buat, apa dosa yang kita pernah buat, yang kita betul-betul menyesal. Rasa menyesal. Menyesal ni maksudnya rasa kenapalah aku buat kan. Bodoh betul kan, rasa bodoh dan sebagainya kan, rasa menyesal lah. Macam mana nak menyesal lah. Okay. Dan rasa malu, kita rasa malu kalau orang lain tahu. Kita rasa malu kalau orang lain tahu apa yang kita pernah buat, apa yang kita pernah. Inilah rasa kesal yang taubat tu tadi, rasa taubat tu tadi. Dan kalau boleh kita ada rasa tu juga, tak nak buat lagi. Kalau masih juga buat, tu something wrong. Bukan betul-betul taubat lagi lah. Kita masih juga buat. Sebab perubahan tu penting. Tak ada istilah, ada orang katakan, tak apalah, tunggu datang seru, tunggu datang ni kan. Tapi kalau Allah tak bagi kesempatan macam mana? Tak bagi masa lagi kan. Masa kita dah sampai. Yang kita dengar semalam kan, walaupun 22 kes seluruh Sarawak, 23 kes 22 kes 23 dengar dalam radio pagi tadi, yang mana ada satu kematian, umur 26 tahun. Auzubillah, 26 tahun. Masa Allah bagikan kepada hamba Allah tersebut, Allah yarham tersebut, hanya 26 tahun saja di dunia kan. 26 tahun jadi. Jadi kalau tak sempat macam mana? Sebab itulah sekarang ni kita kena belajar bahawa dosa boleh diampunkan selagi mana kita rasa menyesal dan malu dan betul-betul rasa nak minta ampun. Dan tempat terbaik untuk minta ampun kat mana? Dalam solat kita, dalam sembahyang kita kan. Subhanallah. Kita dalam duduk antara dua sujud, kita selalu baca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Rabbighfirli, ya Allah maafkan aku. Yang pertama kita minta dalam duduk antara sunnah, Rabbighfirli. Siapa yang mu'alaf, yang
yang baru nak belajar sembahyang, tak tahu apa nak baca dalam duduk antara sujud, sebut Rabbi, Rabbi, Ya Rabbi kan, Ya Rabbi, Rabbi, Ya Tuhanku, Rabbi, wahai pemilikku, wahai yang memiliki aku, Rabbi, Ya Rabbi yang memiliki aku, Rabbi, Firli, ampunlah, maafkanlah aku. Kalau yang hujung sekali itu wa'fu'ani, ampunkanlah aku. Dah maaf, ampunkan lagi. Okay. Jadi maaf tingkatan rendah, ampun ni tingkatan yang lebih tinggi ya. Subhanallah. Jadi kita dalam sembahyang kita sendiri, walaupun kita tak baca doa selepas sembahyang, dalam sembahyang tu sendiri Allah dah ada tunjukkan melalui Nabi Muhammad kita apa yang nak disebut, apa yang nak dibaca kan. Dalam rukuk kita mensucikan Allah, kita subhanallah, subhanallah rabbiyal azimi wa bihamd, rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalam sujud subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Okay, jadi kita sentiasa mensuci dan memuji Allah dalam rukuk, dalam sujud kita. Dan duduk atas sujud, kita minta ampun Allah. Rabbi firli warhamni, warhamni, sayangilah aku. Ya Allah, sayanglah aku. Jangan, walaupun aku berdosa, sayanglah aku. Warhamni, wajiburni, cukupkanlah apa yang ada kan. Jadi kita, ada orang tak pernah rasa cukup. Itu satu bala bila mana kita tak rasa cukup dengan apa yang kita ada. Jadi sikit ke banyak, jangan tengok orang yang atas daripada kita. Tengoklah orang yang sama dengan kita atau bawah daripada kita. Kalau kita tengok orang bawah kita, kita akan rasa bersyukur. Kan? Orang kita sekarang ni tengah duduk, ada orang tak dapat duduk. Ada orang tak dapat bercakap. Ada orang tak dapat dengar. Jadi na'udzubillah, kita kena rasa syukur kan, walaupun poket kosong dan sebagainya, ada je Allah, ada rezeki Allah bagi kat kita. Jadi inilah konsep Allah tadi kan. Allah nak bagi tunjuk kat kita, Nabi Adam bertaubat, kita pun kena sama-sama juga. Bila mana kita langgar perintah Allah, kita bertaubat. Okay. Walaupun Adam tadi, dia tak, satu lagi Nabi Adam, dia tak salahkan orang lain. Macam dia tak salahkan iblis yang telah memperdayakan isterinya, Siti Hawa, dan dia tak salahkan orang lain, dan dia tak salahkan isterinya juga, yang terpengaruh dengan bisikan syaitan tadi kan. Dia tak salahkan isteri, dia salahkan diri sendiri. Jadi sekarang ni bila kita buat dosa dan sebagainya, kita tak dapat salahkan orang lain, kita tak dapat salahkan mak bapak kita tak ajar kita, kita tak dapat salahkan masyarakat kita, tak ada sistem untuk mendidik masyarakat dan sebagainya kan. Kita tak dapat salahkan orang lain, sebab kita manusia diberi pilihan, masing-masing nak diberi pilihan, nak jaga iman kita, nak jaga amalan kita, nak jaga perbuatan kita. Jadi sekarang ni yang penting kita jaga kita. Subhanallah, hashtag kita jaga kita kan. Kita jaga kita sendiri. Allahu Akbar. Jadi dalam kita jaga kita sendiri, maksudnya mana yang kita mampu. Bukan kita sendiri saja, kita kena jaga keluarga kita kan. Jiran kita, masyarakat kita. Jadi itu peringkat-peringkatnya. Tapi start dengan diri sendiri. Kita kena start dengan diri sendiri, insya-Allah. Allahu Akbar. Jadi Nabi Adam, dia tak salahkan orang lain. Dia salahkan diri sendiri dan dia minta ampun atas dosa yang dilakukan. Okay. Sedangkan iblis, dia buat salah tapi dia tak nak minta ampun dengan Allah. Dia tak nak minta ampun dengan Allah. Tak nak minta Allah, dan Allah laknat. Allah rejam, Allah laknat iblis sampai hari kiamat kelak. Yang mana Allah akan tikam masuk dalam api neraka. Bersama-sama siapa yang ikut, yang terberdaya dengan syaitan tadi. Jadi penurunan baginda ke dunia bukannya sebagai hukuman, tapi sebagai peluang. Nampak baginda Nabi Adam, sebagai kira pemimpin kita atau raja kita yang pertama, manusia yang pertama, yang bapa segala bapa tadi. Peluang yang Allah bagi untuk kita kenal dengan life, untuk hidup tu. Bila mana duduk syurga senang lenang kan, dan kita senang lenang. Bila kita ada rasa kesusahan kat dunia ni, barulah kita dapat belajar rasa syukur, rasa tanggungjawab, rasa apa yang tak ada kat syurga tadi kan. Dan barulah kita tahu kita akan kejar, aku nak dapat nikmat syurga tadi yang senang lenang kemudian kan. Jadi kita kena berusaha sekarang ni selagi mana kita masih bernafas kat dunia ni, kita sentiasa berusaha untuk dekatkan diri dengan Allah, untuk cari masa untuk
untuk ikut segala yang ni. Jadi walaupun sekarang ni orang tak pandang kita, orang tak dengar cakap kita, tapi kita tambah ilmu. Dengan kita tambah ilmu, dan kita sentiasa istiqamah dengan amalan kita, walaupun yang bersama kita pagi ni hanya berdua, Kak Fikah dan Kak N kita, walaupun berdua saja, tapi insyaAllah mungkin video ini akan menjadi panduan, menjadi rujukan, akan datang untuk yang mana satu yang kita tinggalkan, sebelum kita meninggal dunia tadi, satu yang kita tinggalkan insyaAllah. Jadi insyaAllah bila ada pengulangan majlis ilmu macam contoh tajuk ni, benda ni akan jadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Jadi kita kena yakin bahawa manusia hanya dapat diajak kembali kepada Tuhan, hanya ajak Tuhan dengan izin Allah. Itu hidayah milik Allah. Tapi hidayah itu berdatang macam mana? Dengan ilmu atau pengetahuan, dengan kesedaran. Bila dah ada ilmu, baru ada kesedaran. Bila ada kesedaran, barulah ada pengamalan. Jadi kita kena lakukan benda ni tadi, benda ni insyaAllah. Jadi bila mana kita melalui hidup yang sukar, kita akan tahu bahawa barulah kita faham bahawa konsep tanggungjawab yang ada janji Tuhan. Kita akan start mengejar apa yang Allah telah janjikan kepada kita. Alright, dengan sebab keperitan sini, maka manusia akan berusaha untuk hidup dengan sabar. Kita kata sabar, konsep sabar. Bila kita susah, bila kita turun ke dunia, kalau kita duduk syurga, apa yang kita nak sabar? Semua benda senang kan? Jadi Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama-sama orang yang sabar. Jadi Allah bersama-sama sabar hanya dapat bila mana kita turun ke dunia. Jadi Allah yang maha mengetahui, dia telah ciptakan Nabi Adam. Memang dia tahu, dia ambil segala unsur cipta manusia ni. Jadi walaupun dicipta Nabi Adam dekat syurga, Siti Hawa tadi sama dekat syurga, tapi dia tahu, Allah maha mengetahui, memang akan dihantar ke bumi untuk menjalani ujian ni tadi, insyaAllah. Jadi bersesuai dengan tanggungjawab kita yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, kita diturunkan kepada bumi untuk menjadi khalifah di bumi, menjadi pemakmur, orang yang memakmurkan bumi ni, bukannya merosakkan. Jadi kita tengok bila mana manusia tak memakmurkan bumi, kita hanya tahu merosak bumi. Ini sekarang ni musim hujan, sepatutnya bukan jadi bala, sepatutnya hujan satu rahmat kan, tumbuh-tumbuhan dapat hujan air yang mencukupi dan sebagainya. Tapi bila mana pokok tumbuhan dah tak ada, semua dihancurkan atas nama pembangunan, atas nama ekonomi, inilah yang menjadi kerosakan. Jadi kita sebagai manusia, kita diberikan ilmu. Dalam kita mengejar ekonomi atau pembangunan, pasti perlu ada keseimbangan, kena ada kejaga. Kita tebang, kita boleh tanam juga. Jangan kita one way je, kita tahu merosakkan saja. Jadi itu ya, kita tak melaksanakan tugas kita sebagai khalifah. Jadi banyak dalil-dalil. Bila kita ceritakan semua tentang dosa warisan, tentang dosa yang diampunkan ni tadi, banyak dalil-dalil. Dalam suratul Baqarah ayat 35, yakni wahai Adam, tinggallah engkau dan isteriku dalam syurga dan makanlah dari makanan sepuas-puasnya apa saja yang kamu sukai, janganlah kamu hampiri pokok ini, maka akan menjadilah kamu daripada golongan orang yang zalim. Na'udzubillah. Kita bila mana Allah perintahkan sesuatu, ini yang pertama tadi yang Allah perintahkan, jangan dekati ini sebagai satu ujian untuk Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan bila mana kita mendekati sesuatu yang Allah larang, sesuatu ini, jadi sebenarnya kita orang yang zalim. Kita merosakkan diri sendiri, kita merugikan diri sendiri di dunia ni. Di dunia ni kita merugi, dan kita akan terima balasannya nanti di akhirat kelak. Jadi ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, surah ayat 36, sambungan lagi daripada ayat tu. Setelah itu maka syaitan menggelincirkan mereka dua dari syurga untuk mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian dari kamu menjadi musuh kepada sebagian lain, dan bagi kamu disediakan tempat kediaman di bumi serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa nanti, ke suatu masa jadi mati. Jadi di sini dijanjikan kepada kita, siapa musuh kita? Iblis dan syaitan tadi. Iblis dan syaitan. Jadi, okey. Ni tadi kita kena belajar bahawa
walaupun Allah telah turunkan kita dekat bumi, Allah sediakan tempat kita untuk kita tinggal sebenarnya. Ada tempat yang berteduh. Kalau orang dulu-dulu ni ada pokok-pokok untuk kita buat rumah, ada batu bata dan sebagainya, ada batu-batu untuk kita buat rumah, kan? Jadi ada tempat kediaman yang kita, tapi segala kesenangan tu nanti ditahan hingga satu masa itu untuk kembali kepada syurga tadi, syurga tadi, hingga bila mana kita mati. Jadi sebab itulah kita kena belajar tentang mati tadi, kematian. Kena belajar tentang banyak-banyak apa persiapan kita untuk kematian. Sebab orang yang bijak adalah orang yang bersiap untuk kematian kita. Jadi apa amal kita yang kita bawa? Ada orang dia banyakkan sedekah, kan? Sedekah Quran, sedekah untuk orang miskin, sedekah makanan supaya orang tak kebuluran. Dan ada orang dia mengajar. Dia mengajar ilmu pengetahuan, ilmu yang bermanfaat. Bukan saja ilmu agama, tapi ilmu-ilmu yang bermanfaat, memasak dan sebagainya, dan banyak lagi lah untuk dia berhidup dan sebagainya. Ilmu yang bermanfaat selagi mana ilmu itu digunakan untuk tujuan kebaikan, untuk cukuman ada pahala yang bersambung-sambung. Yang ni persiapan kita sebelum kita meninggal. Sebab hidup ni sangat singkat. Alright. Jadi kalau kita sambung lagi 35, 36, 37, ni ayat-ayat yang banyak ustaz-ustaz kupas dalam internet, dalam ceramah-ceramah kita boleh lihat apa kisah yang berlaku dalam 3 ayat ni. Allah rakam 3 ayat 35, 36, 37. Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhan beberapa kalimah, kata-kata pengakuan yang diamalkan, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi itu ni yang disebutkan dalam suratul Baqarah. Dalam surah Taha ayat 116, Allah cerita kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Nabi Adam, lalu mereka kecuali iblis, dia menolak. Inilah yang diceritakan kepada kita tentang keingkaran iblis dan ketaatan para malaikat. Jadi ini dalil sumber yang mana malaikat sentiasa taat. Manakala iblis tadi telah ditakdirkan Allah tak akan sujud kepada manusia dan tak akan ingkar sampai hari kiamat, dan akan ditikam ke dalam api neraka, yang mana akan jadi musuh kita kat bumi tadi, sebagaimana ayat Al-Baqarah tadilah. Jadi musuh kita dalam banyak ayat Allah dalam banyak ayat dalam Al-Quran sebut bahawa musuh kita yang sebenar adalah syaitan. Okey. Jadi banyak lagi dalil-dalil di sini yang mana mungkin kita tak akan cover lah. Jadi insyaAllah pada malam nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang Nabi Isa atau Jesus sendiri, perspektif dalam Islam ni tadi, mengikut Kristian dan mengikut Islam. Okay, jadi kita akan kupas lebih tajuk sebenarnya sambutan hari Christmas kita ni tadi, kan, apa yang sebenarnya yang disambut tadi, na'udzubillah, yang mana kita minta daripada Allah jauhkan kita daripada orang yang sesat. Sebab itulah kita kena hadir majlis ilmu macam ni untuk kita tambah ilmu, tambah pengetahuan, dan ketahuilah bahawa tak ada konsep bahawa kita menanggung dosa orang lain. Kita tanggung dosa kita sendiri dan kita minta ampun atas dosa kita sendiri. Itulah konsep yang telah diajar daripada Nabi Adam sendiri sampai Nabi Muhammad yang Nabi terakhir kita. Tak ada penyimpangan. Nabi Isa sendiri pun sebut benda sama sebenarnya. Dalam Bible sendiri kalau dicari memang ada ayat yang menyebutkan kalau kita berdosa, kita kena minta ampun dengan Allah SWT. Tapi itulah Bible hari ini, bukanlah Bible sebagaimana Bible yang telah turun kepada Nabi Isa dahulu. Banyaknya campur tangan manusia yang tambah menokok tambah. Sedangkan sampai King James Version ada New King James Version yang di buku yang King James asal kalau tak silap 1600 dalam 1600, sekarang ni dah 2021, maksudnya 16 30 21 5 abad dahulu 5 abad dahulu. King James Version pun ada New King James Version, ayat-ayat yang ditambah, na'udzubillah, ayat boleh, kata-kata Tuhan boleh ditambah-tambah lagi, kan, ditambah-tambah, ada yang dikurangkan, na'udzubillah, boleh tambah kurang. Jadi inilah yang dikatakan dalam Bible Studies pun ada yang disebutkan ni mungkin scribe
yang tambah dan sebagainya. Ada yang ni disetujui ni bukan dalam Bible asal. Yang disebutkan red scarlet letters dalam manuskrip yang paling awal yang pernah diterima, yang dijumpai, kan? Dijumpai, tak ada teks asal macam ni. Jadi macam mana kita nak yakin dengan Bible yang sentiasa berubah, sedangkan Al-Quran sendiri berbeza dengan Bible. Tak ada tokok tambah dalam penyampaiannya. Sebab tu kita kena belajar mengaji, belajar bahasa Arab tadi. Bila kita belajar bahasa Arab, di situlah kita dapat meyakini bahawa inilah yang diterjemahkan, inilah yang setakat ni. Sebab tu kalau kita baca macam contohnya tadi, Al-Baqarah ayat 37, kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah. Ni pun tengok kesilapan manusia, beberapa. Tapi dari segi bahasa, hukum ni berubah-ubah, kan? Manusia yang berubah, hukum tak tabat. Tapi dalam bahasa Arab, sebab tu bahasa Arab Al-Quran satu yang sangat tinggi, tak berubah walaupun satu huruf. Satu huruf pun tak berubah. Ni hebatnya Al-Quran. Daripada 1400 tahun dahulu sampai sekarang, daripada zaman Nabi Muhammad kita sampai sekarang, itulah teks Al-Quran yang Allah sendiri jaga, yang disampaikan. Sebab tu kita kena belajar baca dan hafal Al-Quran. Panjang pendeknya semua kena betul. Mahraj hujur kena semua betul. Sebab lain sebutan, lain dah hurufnya, kan? Za dengan za, kan? Yang ada ni za, 3 jenis Z, kan? Ada 3 jenis Z. Kena sebutan yang betul. Kalau tak betul sebutan, maka kita akan tulis pun huruf yang berbeza. Jadi bahasa Arab telah dinaikkan. Jadi kalau kita tengok dalam ni tadi, kalau yang dalam kurungan ni, yang dalam kurungan sini, kan, kurungan ni hanya membantu kita untuk apa yang dirujuk. Dan benda ni boleh salah lah, benda yang jadi macam ni, Maha Pengampun, dalam kurungan terima taubat. Dalam ayat asalnya mungkin Maha Pengampun. Kalau dalam ni, kita dalam konteks ni, kita minta penerima taubat ni tadi. Lalu Allah menerima taubatnya. Tentang Nabi Adam, Allah telah ampunkan. Tengok, nampak dalam ayat 37, Allah telah ampunkan lagi Nabi Adam. Telah ampunkan. Jadi tak ada konsep dosa warisan dalam Islam. Tak ada konsep. Dan dosa Nabi Adam, dosa kita belum tentu Allah ampunkan. Jadi kita kena sentiasa minta ampun dan taubat dengan Allah SWT, agar Allah jadikan kita dalam kalangan orang yang tak rugi. Jangan kita tinggalkan doa Nabi Adam dalam lepas sembahyang kita. Semoga kita beringat, sentiasa beringat Rabbana zalamna, bahawa kita belajar setiap hari, apa benda yang kita kena belajar untuk tinggalkan, atau apa benda yang kita kena buat. Kalau kita tak buat, contohnya sembahyang tu sendiri, kita kena buat, kena jaga sembahyang. Susah macam mana pun nak bangun pagi, kan? Belajar untuk bangun pagi awal. Nak bangun pagi awal, kena tidur awal lah. Sebaik-baiknya lepas isyak terus tidur je, tidur awal. Jadi subhanallah, masuklah tidur awal. Jangan gunakan alasan anak tadi tak tidur lagi dan sebagainya, kan? Kita kena mulakan jadi pembimbing, jadi imam kepada keluarga kita, insyaAllah. Jadi rasanya setakat tu saja yang dapat kita kongsikan untuk pagi ini. InsyaAllah pada malam ni kita akan berjumpa lagi. Boleh Kak Ann, Kak Fika? Alhamdulillah sampai hujung kelas bersama dengan kita. Kalau ada soalan, mungkin kita bagi ruang lah, nak tanya-tanya soalan, atau mungkin nak kongsi dengan kita tentang dosa warisan dan dosa yang diampunkan ni tadi, Jadi kita yakin, tak payah nak cerita dengan orang, dengan siapa-siapa, tapi kita tahu bahawa Tuhan memang tahu apa yang kita telah lakukan, apa dosa yang kita telah buat. Tak payah cerita dosa orang lain, sebab kita yang tanggung dosa kita sendiri, kan? Sama ada kita mendahaka kepada ibu bapa kita, sama ada kita pernah menipu, sama ada kita pernah terambil hak orang lain, kan? Tak ambil hak orang lain, atau istilah kali mencuri lah. Mencuri, kan? Atau terima rasuah. Itu kita minta jauh jugalah. Rasuah juga satu dosa. Rasuah, kita terima rasuah. Atau banyak lagi. Banyak lagi benda yang kita tak sepatutnya kita lakukan. Hanya kita saja yang tahu. Pernah tak kita secara khusus minta ampun dengan Allah
minta ampun atas dosa-dosa ni. Dan andai kata kita ada dosa dengan manusia, kata Allah, Allah tak akan ampunkan dosa manusia sesama manusia selagi mana orang yang kita bersalah tu tadi, kita tak minta maaf, kita tak minta ampun. Orang tu reda Allah bergantung dengan manusia itu tadi. Sebab itulah kita kena belajar jadi manusia yang sentiasa baik, yang sentiasa memaafkan. Kalau kita tak dapat memaafkan orang lain, orang tu akan terima azab. Satu ketika nanti kerana tak minta maafkan kita. Tak minta ampun. Sebab tu kita kena belajar beritahu dalam masyarakat, tak ada orang yang sempurna, tapi tak bolehlah kita sentiasa buat silap yang sama, buat kesalahan, janji nak datang sekian tapi tak datang. Nauzubillah. Berusaha ingatkan diri sendiri kan, nak datang ziarah, nak datang jumpa semua tapi tak jumpa lagi kan. Jadi macam-macam alasan kita. Jadi kalau macam tu janganlah berjanji. Janganlah berjanji. Kita boleh maklumkan, tapi jangan berjanji bahawa kita akan ni tadi. Jadi kena belajar. Semua ni satu proses belajar. insya-Allah. Jadi kerana Allah berusaha bersyukur atas peluang yang diberikan. Minta maaf kalau ada salah silap dalam penyampaian tajuk hari ini. Jadi dosa warisan, dosa diampunkan, Islam dosa yang diampunkan. Kita kena belajar bahawa tak ada istilah dosa warisan, tapi hanya ada dosa yang diampunkan, iaitu kita meminta taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah jangan kita reka-reka konsep-konsep tadi just nak menakut-nakutkan, orang lain. Nauzubillah. Jadi kita sebagai mana-mana manusiamu, kalau tak ada apa-apa soalan, berusaha sebaiknya kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga kita dirahmati Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Sama-sama Ustaz. Kak En. Terima kasih. Lama jumpa Kak En. Okey. Jumpa malam kelak. Malam kelak ada apa? Kan kita malam-malam ada malam lagi, tu. kan? Yes, malam tu ada kelas. Subhanallah. Betul. Jumpa InsyaAllah online. ikut. Ingat ada majlis tak? Kita Okey. Kalau ada majlis.usk, padah-padah dalam grup. InsyaAllah belum ada lagi buat masa tu. Okey, insyaAllah. Okey, jadi ajak kita jumpa malam kelak insyaAllah. Assalamualaikum. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.